Didik TV KPM. Okey. Ayam dah ada, sayur dah ada, sekarang saya perlukan garam. Garam. Kenapa garam ada pelbagai jenis? Ada warna hijau, warna perang, warna biru. Semua ni boleh guna untuk masakan ke? Setahu saya hanya ada yang warna putih macam ni. Macam mana ni, selamat tak kalau kita gunakan untuk masakan? Baik, saya tanya cikgu. Ini nak garam mana, cikgu? Cikgu! Cikgu! Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Kimia tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nick. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Baik. Okey, dan kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semula kepada Cikgu Nick. Cikgu, sebenarnya saya nak tanyakan. Tadi saya kelirulah Cikgu. Kenapa garam ni ada banyak jenis? Ada yang warna putih, ada yang warna hijau, warna biru, banyak sangat ni. Boleh tak kita gunakan semua ni untuk masakan? Okey Sean, sebenarnya garam sangat banyak dalam dunia ni. Oh, ya ke? Tak semua garam boleh dimakan. Oh, okey. Yang ada dekat depan Sean tu, contohnya macam garam ferrum 3 klorida, kuprum 2 sulfat. Ini semua garam yang tidak boleh digunakan dalam masakan. Oh. Garam dalam masakan tu, nama garam dia natrium klorida. Yang ini ke Cikgu? Bukan. Oh, yang ni lain pula. Jadi tak ada kat sini. Kena minta dengan mak lah dekat dapur. Macam nak masak kan. Okey Cikgu. Tapi apa kaitan garam dengan apa yang kita nak belajar ni Cikgu? Baik, untuk hari ini disebabkan cikgu dah cakap tadi, garam sangat banyak. Okey. Jadi kita nak menentukan garam apa yang ada di dalam balang ni, ataupun kalau kita dapat satu sampel garam, kita nak tahu garam tu garam apa. Tak semestinya garam yang kita jumpa itu adalah garam yang kita selalu guna. Okey, baik. Jadi itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Jadi tajuknya hari ini ialah analisis kualitatif garam. Okey, maksud analisis kualitatif yang kita nak kaji apa nama garam tu, itu kita panggil analisis kualitatif. Okey, analisis kualitatif ialah satu kaedah untuk menentukan kation dan anion okey yang hadir dalam sesuatu garam, okey, dengan menganalisis sifat kimia, sifat fizik dan menguji garam tersebut. Okey, baik. Okey, terdapat 4 langkah untuk membuat analisis kualitatif garam yang bakal kita akan buat nanti. Yang pertama ialah kita perhatikan sifat fizik garam tersebut. Okey. Nanti cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan sifat fizik garam. Kemudian kita tengok tindakan haba terhadap garam. Okey, murid boleh tengok di sini. Kemudian ujian pengesahan anion dan akhir sekali ialah ujian pengesahan kation. Okey, baik Cikgu. Baik. Sekarang ni Sean dah ingatlah cikgu cakap apa langkah tadi kan? Harap saya ingat Cikgu. Sebutkan balik langkah tersebut. Okey, baik. Langkah pertama tu adalah dengan pemerhatian dari segi sifat fizikal garam. Yang kedua adalah tindakan haba terhadap garam. Yang ketiga adalah ujian pengesahan anion. Okey, betul. Dan yang keempat adalah ujian pengesahan kation. Betul. Okey, Sean sangat bagus. Okey, Sean di sini cikgu nak beri papan ganjaran untuk cikgu. Sean. Okey, terima kasih Cikgu. Dan tadi dah jawab betul kan? Okey, dapat 1 bintang. Wow, terima kasih Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Sekarang kita dah tahu apakah langkah-langkah yang kita perlu lakukan untuk mengenal pasti apa yang terdapat dalam garam tersebut kan Cikgu? Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM di mana mata pelajar kita pada hari ini adalah Kimia tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nick. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, jom kita teruskan. Okey Sean, tadi 4 langkah kita dah senaraikan. Okey, macam mana kita nak menganalisis kualitatif garam. Okey, untuk yang pertama kita perlu menganalisis dari segi sifat fizik. Ingat tak? Sifat fizik. Okey, untuk garam kita ada 2 jenis sifat fizik, iaitu satu keterlarutan garam kepada air. Okey, ada garam yang boleh larut dalam air, ada garam yang tidak boleh larut dalam air. Okey. Baik, yang kedua ialah warna. Okey, marilah kita tengok dekat sini. Okey, dari segi keterlarutan garam, okey, ada garam yang larut dalam air. Contohnya garam ANAK, iaitu garam amonium, kalium dan juga natrium. Okay. Maksudnya sebarang garam yang mempunyai perkataan amonium dekat depan dia, amonium klorida ke, amonium karbonat ke, itu adalah garam yang larut dalam air. Oh, okey. Okey. Samalah juga seperti garam natrium, natrium klorida, natrium karbonat, natrium sulfat. Semuanya larut dalam air. Dan last sekali ialah garam K, kalium. Kat situ ada anak kan. Okey, garam kalium contohnya garam kalium klorida, kalium karbonat, kalium sulfat, itu semua larut dalam air. Dan ada juga garam yang tidak larut dalam air. Okey, kita panggil garam tu garam no anak. Okey, garam yang tidak terlibat dengan amonium, natrium, kalium tadi yang cikgu sebut. Okey, antara garam-garam tu ialah seperti contohnya, sebenarnya ada banyak. Okey, murid boleh tengok dekat jadual dalam buku. Okey, cuma cikgu akan bagi garam yang contoh garam yang tidak larut ialah semua jenis garam karbonat, kecuali garam amonium karbonat yang anak tadilah. Amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat. Okey, baik. Okey, dan garam plumbum. Selalunya garam plumbum yang larut cuma satu sahaja, iaitu garam plumbum 2 karbonat. Garam plumbum 2 nitrat sahaja yang larut. Yang lain garam plumbum semua tidak larut. Itu dari segi keterlarutan. Jadi murid kena tahu dulu keterlarutan garam sama ada larut ataupun tidak larut dalam air. Baik. Okey, perkara yang kedua ialah tentang warna garam. Macam Sean tadi dah tengok warna garam ada banyak. Itu sebahagian saja. Ada warna hijau, ada warna biru dan semestinya warna putih memang sangat banyak. Jadi kita tengok garam. Contoh-contoh garam yang ada warna kat sini ialah garam yang mengandungi ion ferrum 2. Garam yang mengandungi ion ferrum 2 warna dia hijau. Contoh garam ferrum sulfat, ferrum 2 sulfat warna hijau. Kemudian garam yang mengandungi ion ferrum 3. Garam ini mempunyai warna perang. Baik. Garam warna perang. Kita ada garam lain, garam kuprum 2 sulfat dan kuprum 2 nitrat. Garamnya berwarna biru. Kalau Sean tengok kat sana, garam yang berwarna biru tu contoh dia kuprum 2 sulfat. Warna dia biru. Yang warna hijau tu kuprum 3 karbonat. Dia kuprum juga, tapi 3 karbonat. Dia kuprum 3, nama dah tak sama. Kuprum 3. Yang hijau dekat hujung. Yang ini tu? Kuprum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat. Itu tentang garam, tentang warna garam. Jadi kita dah melepasi satu langkah pertama menganalisis kualitatif garam, iaitu melihat sifat fizik bagi garam. Satu, keterlarutan. 2, warna. Sekarang cikgu, saya rasa saya dah faham dah berkenaan dengan pemerhatian dari segi sifat fizikal suatu garam untuk memastikan ataupun untuk mengenal pasti jenis garam, cikgu. Tapi yang ni, cikgu, saya rasa untuk menguji kefahaman saya, baik cikgu tanya saya soalan. Baiklah. Cikgu ada soalan. Tadi cikgu dah katakan 2 sifat fizik. Yang pertama, keterlarutan dalam air. Baik, cikgu nak tanya Sean. Berikan satu contoh garam larut. Garam yang boleh larut dalam air. Larut dalam air. Cikgu tambah lagi. Dan satu contoh garam yang tak larut dalam air. Cikgu. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi, kita gunakan istilah anak, kan? Yang itu merupakan garam yang boleh larut dalam air, yang mengandungi
amonium, natrium dan juga kalium. Betul. Okey, yang tidak larut dalam air, saya boleh bagi satu contoh iaitu garam plumbum kecuali plumbum nitrat. Ui, bagus. Sean sangat bagus. Betul. Betul, Sean. Yeah. Okey. Dan cikgu, sebenarnya saya nak tanya, saya ada soalan pula untuk cikgu. Okey, boleh. Contoh, kita ambil contoh sebagai ataupun kita ambil kuprum 2 sulfat sebagai contoh. Yang ini kita tahu berwarna biru kan? Warna biru, betul. Okey. Jadi sekiranya kita nampak satu sejenis garam yang berwarna biru macam ni, adakah secara automatik ia merupakan kuprum 2 sulfat ataupun ia mungkin ataupun terdapat garam lain yang mempunyai warna yang sama? Baik, bagus soalan Sean. Okey, garam yang berwarna biru berkemungkinan ada 3 jenis. Okey. Okey, tapi garam berwarna biru macam kita belajar tadi, garam yang mengandungi ion kuprum 2 positif. Macam kat sini kuprum 2 sulfat, maksudnya dalam tu ada ion kuprum 2 positif. Okey. Okey, jadi kemungkinan 3 garam yang berwarna biru ialah 1 kuprum 2 sulfat. Yang kedua kuprum 2 klorida. Yang ketiga kuprum 2 nitrat. Okey, tapi kita tahu dia mengandungi kuprum lah itu. Kuprum 2. Kuprum 2. Ion dia kuprum 2. 2 positif. Okey. Itu ialah garam yang berwarna biru. Tapi Sean, kalau Sean perasan ada garam yang berwarna hijau dekat hujung tu, itu pun garam kuprum 2. Ya, itu. Kan? Tapi nama belakang dia ialah kuprum 2 karbonat. Ini satu kita panggil keistimewaan garam kuprum 2 lah. Kalau 3 jenis tadi warna biru. Sekarang kalau belakang dia ada karbonat, anion dia karbonat, garam itu namanya ferrum 2 karbonat. Ini garam karbonat. Maksudnya dua-dua tu kuprum. Cuma anion di belakang dia tu tak sama. Jadi ia memberikan warna yang berbeza kepada garam tersebut. Okey, sekarang saya faham cikgu dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita adalah Kimia Tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nick. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan buat untuk segmen ini? Baik, untuk segmen yang ini kita akan menguji anion. Okey. Garam terdiri daripada 2 bahagian iaitu anion dan kation. Okey, anion ialah bahagian yang bercas negatif. Okey. Okey, ada beberapa langkah di sini. Okey, cikgu akan terangkan tentang langkah macam mana kita nak mengenal pasti. Yang pertama, kita kena kenal pasti warna anion. Okey, ada juga yang anion yang terbabit tu mengandungi warna. Ya. Okey, tapi tadi cikgu dah terangkan tentang warna. Okey, cikgu pergi kepada kesan haba terhadap garam. Baik, ada beberapa garam dia akan membebaskan haba apabila ada garam akan membebaskan gas apabila ditindakbalaskan dengan haba. Okey, contoh sebarang garam karbonat apabila kita panaskan dia akan menghasilkan satu gas yang mengeruhkan air kapur. Okey. Okey, nanti kita tengok apakah gas yang mengeruhkan air kapur itu. Kemudian, gas berwarna perang. Ada juga garam yang membebaskan gas yang berwarna perang. Okey, gas berwarna perang ini biasanya bersifat asid. Okey. Kemudian, garam yang berkemungkinan mengeluarkan gas berwarna perang ini kemungkinan adalah garam nitrat. Baik. Okey, garam nitrat. Kemudian garam yang mengeluarkan bau yang sengit. Bau yang kurang enak. Itu kita panggil bau sengit. Okey, contoh garam yang mengeluarkan bau macam ni, okey, ialah garam amonium. Okey, kalau kita ada garam amonium nitrat ataupun amonium sulfat, kita panaskan garam tu, memang kita boleh dapat bau garam itu berbau sangat sengit. Kemudian ada juga garam bila kita panaskan, okey, boleh menyalakan kayu uji berbara. Garam itu mungkin garam yang mengandungi nitrat. Baik.
Okey. Tadi garam nitrat juga menghasilkan gas berwarna perang. Ya. Gas berwarna perang ni selalunya gas berasid. Satu lagi, garam nitrat juga boleh menghasilkan gas yang tiada warna. Gas itu boleh menyalakan kayu uji berbara. Okey. Jadi murid-murid kena tahu gas yang terhasil, hasil pemerhatian yang kita dapati daripada jadual ni, gas-gas yang gas apa yang keluar, apa pemerhatian pada gas tersebut. Jadi murid kena tahu gas itu nama apa. Ya. Okey, yang itu nanti kita akan tengok selepas ini. Okey, baik. Okey, sekarang Sean, kita nak buat satu aktiviti. Ya. Okey, kita nak mengenal pasti ujian anion. Tadi cikgu dah cerita pasal anion. Ya. Okey, kita ada 3 larutan garam kat sini. Okey, cikgu. Okey, yang pertama kita ada larutan garam klorida. Ya. Okey, ini klorida. Cikgu akan susun, cikgu dah susun ni ikut botol garam tersebutlah. Okey, baik. Okey, garam klorida, kemudian garam sulfat, seterusnya garam nitrat. Okey. Sama juga dengan kat sini, cikgu. Sama klorida. juga yang set ini punya klorida, sulfat dan juga nitrat. Okey, baik. Okey, cikgu akan tunjukkan pada Sean macam mana kita nak uji garam 3 garam ni. Sebenarnya kita ada 4 jenis anion. Ya. Okey, satu cikgu dah uji dekat makmal. Baik. Dan nanti cikgu akan bagi penerangan. Okey, baik. Baiklah, untuk garam pertama kita ada garam klorida. Okey. Garam yang pertama tu, cikgu akan uji dengan menggunakan reagent. Okey. Bahan ujian kita panggil reagent. Tapi sebelum tu, cikgu, ada tak apa-apa langkah keselamatan yang kita perlu patuhi sebelum kita menjalankan eksperimen? Sudah semestinya ada langkah keselamatan. Kalau dalam makmal, perlulah dengan pemerhatian daripada gurulah. Dan juga pembantu makmal. Okey, baik. Okey, kalau nak eksperimen ni eksperimen hands on seperti ini biasanya tidak dilakukan di rumah lah. Okey, baik. Baiklah. Okey, so tadi cikgu ada sebut pasal reagent. Reagent merupakan bahan ujian. Okey. Okey, bahan ujian. Jadi untuk ion yang pertama iaitu ion klorida, bahan ujian yang kita perlukan ialah asid nitrik cair. Ya. Okey, dan juga larutan argentum nitrat. Okey, baik. Okey. Tadi langkah berjaga-jaga untuk ujian klorida ni. Okey, larutan argentum nitrat ni adalah larutan yang kalau kita kena jaga supaya jangan tumpah. Kalau tumpah dia akan memberikan kesan yang berwarna hitam pada tangan kita dan 2-3 minggu boleh hilang. Barulah dia hilang. Jadi kena hati-hatilah. Okey, baik. So kita pakai sarung tangan untuk mengelakkan larutan itu tumpah ke tangan kita. Okey. Baik, langkah pertama kalau kita tengok carta, cikgu akan buat klorida dulu. Ya. Okey, klorida cikgu akan masukkan asid nitrik cair, ini klorida. Okey, untuk reagen kita masukkan sebanyak 3 titis. Okey. Okey. So belum ada apa-apa perubahan. Ya. Kemudian cikgu akan masukkan reagen yang kedua iaitu larutan argentum nitrat. Okey. Nak berapa titis, cikgu? Okey. Macam banyak. Yang ni beberapa titis. Okey, baik. Okey. Jadi dah dapat lihat ada sesuatu perubahan yang dah berlaku. Okey, baik. Sean boleh try? Boleh cuba? Okey, saya cuba, cikgu. Okey, jadi ini seperti yang dinyatakan oleh cikgu tadi, yang pertama tu kita kena patuhi langkah keselamatan seperti memakai sarung tangan. Kalau tidak, nanti akan adalah nanti akan tukar warna hitam pula kalau tertumpah kat kulit kita. Terutamanya larutan argentum nitrat. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan langkah pertama adalah kita gunakan cecair apa ni, cikgu? Okey, itu ialah asid nitrik cair. Asid nitrik cair. Okey, titiskan sebanyak 3 titis. Yang ini kan, cikgu? Ya, yang mula-mula. 3 titis. 1, 2, 3. Dan apa yang kita lihat memang tak ada apa-apa perubahan. Belum lagi. Okey. Dan yang kedua adalah larutan argentum nitrat. Okey, baik. Beberapa titis. Okey, beberapa titis. Okey, sehingga ada perubahan yang berlaku. Baik. Okey, ada. Okey, baik, cikgu. Ya. Okey, maknanya apa yang saya buat tadi langkah adalah betul ke, cikgu? Betul. Langkah Sean dah mengikut langkah cikgu. Itu adalah langkah yang betul. Jadi terdapat medakan putih. Jadi betul lah. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, jadi Sean dah berjaya melakukan... Untuk ni saya dah dapat ganjaran, cikgu. Dapat bintang 1. Bintang. Kerana telah berjaya melakukan PBD. Ya, terima kasih, cikgu. Bagus.
Okey, baik. Sini. Yeah. Okey, dah dapat 2 bintang di situ. Okey. Baiklah, untuk ion yang kedua iaitu ion sulfat. Ya. Okey, ion sulfat merupakan salah satu anion yang terdapat dalam garam. Macam tadi, kuprum sulfat. Ya. So kita boleh ambil garam tu, larutkan dalam air, kemudian kita boleh test menggunakan bahan yang akan cikgu tunjuk nanti. Okey. Tapi kali ini cikgu guna garam yang ada ion sulfat, Baik. tapi garam itu tiada warna. Okey, Larutannya tiada warna. Ya. Baiklah. Okey, reagen pertama dia ialah asid hidroklorik cair. Okey, dan reagen kedua ialah larutan barium klorida. Okey. Okey, sama step sama langkah seperti garam klorida tadi. Okey. Okey, ini tabung uji yang kedua yang mengandungi garam sulfat. Okey, cikgu titiskan 3 titis. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey, kita goncangkan sedikit. Kemudian cikgu akan masukkan reagen yang kedua. Okey, titiskan sehingga ada perubahan yang berlaku. Oh. Baik, so kita nampak ada perubahan kan? Ya, cikgu. Okey, seperti biasa Sean pun kena ikut langkah cikgu. Okey. Adakah garam dalam tabung uji Sean yang kedua tu sama keputusan dia dengan cikgu? Okey, baik, Igu. Tetapi, Igu, sebelum kita teruskan, saya nak tanya, kenapa kita kena letak reagen dulu sebelum yang lagi satu? Kalau apa yang akan berlaku sekiranya kita letak yang ni terus? Kita terbalikkan dia. Okey, kalau ikut prosedur, prosedur eksperimen kita tak boleh langkau. Kita kena ikut apa pertama dia dan apa kedua. Kalau tak, nanti keputusan dia akan jadi lain lah. Jadi kalau kita nak menyiasat, nak cari garam tu garam apa, dia akan jadi salah. Salah, maknanya kita salah dan nanti kita kena ulang balik. Ya, betul. Macam itulah ahli forensik dia tak boleh melangkaui langkah. Kalau dia nak buat penyiasatan tentang apa-apa serbuk yang dia jumpa, kan? Jadi okey, langkah pertama buat ini dulu, langkah kedua seterusnya yang tu. Ikut prosedur. Okey, baik, Igu. Okay, saya mulakan dulu dengan reagen dia, Igu. Okay. Pertama kita guna asid hidroklorik cair. Okey, 3 titis. 1, 2, 3, dan apa yang saya perhatikan tadi, cikgu ada goncang sikit. Cikgu goncangkan sikit. Okey dah. Goncang sikit, tak ada pemerhatian, dan kita teruskan dengan reagen yang kedua. Okey. Beberapa titisan sehingga sehingga ada perubahan yang berlaku. Okey, dah nampak perubahan. Nampak, Igu. Okey. Okey, juga menghasilkan perubahan macam cikgu punya, betul tak? Ya, betul, Igu. Okey, bagus. Sean juga telah mendapat berjaya mengikut PBD. Okey, berjaya buat langkah-langkah yang cikgu nyatakan tadi. Okey, tak terpesong. Jadi Sean akan dapat satu lagi bintang. Satu lagi bintang. Kali ini saya ambil bintang yang warna kedua. kuning, Igu. Betul. Okey, baik. Okey, cikgu. Okay. Dan seterusnya pula mana? Baiklah, sekarang ni kita ada anion yang ketiga. Okey, anion ketiga ialah nitrat. Nitrat. Okey, nitrat kita ada 3 reagen. Okey, ada 3 reagen lah. So reagen pertama kita ada asid sulfurik pekat. Okey, reagen kedua ialah larutan ferrum 2 sulfat. Reagen ketiga asid sulfurik pekat. Okey, baik. Okey, saya ulang lagi. Asid sulfurik cair, larutan ferrum 2 sulfat, larutan asid sulfurik pekat. Sean, asid sulfurik pekat sangat bersifat mengakis. Okey. Jadi kita kena berhati-hati dan menjaga langkah-langkah keselamatan kita lah. Okey, baik. Baik, untuk yang ketiga ini, macam biasa, macam tadi, cikgu akan titiskan reagen yang pertama. 1, 2, 3. Okey, kita goncang sikit. Masih tiada perubahan. Baik, cikgu akan titiskan reagen kedua. Ini adalah larutan ferrum 2 sulfat yang kelihatan berwarna hijau muda. Okey. Beberapa titis. Beberapa titis. Okey, baik. Goncang. Okey, yang ni kita kena angkat dan kita kena sendingkan. Sengitkan. Okey. Barulah kita ambil larutan yang last ni, iaitu larutan asid sulfurik pekat. Okey, letakkan perlahan-lahan di mulut tabung uji. Okey.
Oh. Kita kena letak berapa banyak itu? Okey, kita letak sehingga ada perubahan warna yang berlaku. Okey. Okey, Sean boleh nampak tak ada perubahan sedikit warna? Ya, cikgu. Dia nampak macam sedikit saja kan? Okey, kalau ikut teori, bila argentum nitrat, okey, bertindak balas dengan ion nitrat, maaf. Bila argentum sulfat bertindak balas dengan nitrat, wujudnya cincin perang. Ya. Minta maaf, ini adalah asid sulfurik pekat. Ya, betul. Bertindak balas dengan ion argentum sulfat, dia akan membentuk satu larutan yang berwarna perang. Selalunya larutan berwarna perang tu dia akan berada di permukaan atas. Yang kelihatan seperti bulatan. Ya. Okey, istilah kimia ialah kita panggil dia cincin perang. Cincin perang. Okey. Okey. Baiklah, Sean boleh cuba. Okey, cikgu, saya cuba dulu. Okey. So ini larutan pertama. Larutan pertama kita guna larutan asid sulfurik cair. 3 titis. Okey, beberapa titis ni. Kemudian ini pun beberapa titis. Tapi dengan syarat kena sengitkan. Okey, cikgu. Baik. Saya cuba ya. Okey, baik. 3 titis. 1, 2, 3. Lepas tu seperti mana yang cikgu dah buat tadi, kita goncangkan sikit. Sikit saja. Okey, baik. Dan yang kedua pula, ini adalah beberapa titis ya. Okey. Apa di sini? Okey. Alright. Okey, kemudian asid sulfurik. Yang ni kita kena serongkan sikit dah. Condongkan sikit. Serongkan sikit. Okey. Berapa darjah itu? Darjah lebih kurang 45 macam tu. Sengitkan sikit. Masukkan ke dalam tabung uji tadi secara perlahan-lahan. Okey, baik. Sini ya. Cukup perlahan ya, Okey, sampai ada perubahan. Ada perubahan warna. Macam cikgu buat ni, kelihatan warna perang terhasil. Okey, mungkin kita perlukan sikit lagi. Okey, dah nampak sikit cikgu. Ada perubahan sikit dari segi warna dia. Betul ke cikgu? Ya. Nampak berwarna perang. Okey, larutan tu berwarna perang. Okey, saya tambah sikit lagi ya, cikgu. Okey. Dah nampak dah, cikgu. Okey, bagus. Okey. Okey, baik. Okey, Sean, bagus. Jadi langkah-langkah saya betul ke, cikgu? Betul. Okey, yang ni kita ada 3 langkah lah. Berbanding dengan yang 2 anion yang tadi. Okey, baik Sean. Cikgu akan bagi satu lagi bintang pada Sean. Kita ada 3 anion garam yang kita buat dekat sini dengan melakukan langkah-langkah PBD, pembelajaran dalam bilik darjah. Dan 3-tiganya Sean dapat buat dengan bagus. Terima kasih, cikgu. Baik, Sean. Macam biasa. Okey, kita ada soalan kat sini. Okey, daripada 3 tabung uji yang kita dah lihat tadi, okey, Sean lihat apakah pemerhatian ataupun apa yang Sean perhatikan daripada tabung uji pertama, kedua dan ketiga? Okey, cikgu. Apa yang saya perhatikan ya, untuk 2 tabung uji yang pertama, iaitu tabung uji pertama dan juga kedua, terhasilnya mendakan putih. Betul. Manakala untuk tabung uji yang ketiga pula, dia macam bertukar warna. Menjadi warna perang dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, secara teorinya sepatutnya ada satu cincin. Tapi saya macam bulatan. Macam ada lah. Cikgu, ada sebenarnya cikgu. Ada. Dalam ni. Dalam ni ada satu cincin perang cikgu. Macam seperti bulatan yang mengelilingi ataupun yang mendekati permukaan tabung uji. Betul ke cikgu? Betul. Sean punya berjaya. Ya. Oh, cikgu punya pun ada. Cuma mungkin dia mengambil masa sikit. So ada kat sinilah. Itu kita panggil cincin perang. Ya. Okey, baik cikgu. Okey, bagus Sean. Boleh jawab soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 Sean. Okey, apakah inference daripada pemerhatian tersebut? Okey, inference inference tu apa jawapan Sean untuk
untuk tabung uji pertama, tabung uji kedua dan juga apa anion yang ada dalam tiga-tiga tabung uji. Itu maksud cikgu. Saya mulakan dulu dengan 2 tabung uji yang pertama, kerana dia ataupun ia dapat terhasilnya mendakan putih. Jadi di antara kedua-dua garam ni mungkin mengandungi sama ada ion klorida ataupun sulfat. Betul. Okey. Manakala untuk yang ketiga pula, disebabkan ia menghasilkan ataupun terhasilnya cincin perang ni, kemungkinan besar ia mengandungi nitrat. Betul, Sean. Memang itu adalah ada ion nitrat dalam tu. Ada ion nitrat. Bukan kemungkinan, memang ada. Memang ada ion nitrat. Jika ada cincin perang, ada ion nitrat. Okey, baik, Cikgu. Jadi jawapan saya betul ke, Cikgu? Betul, Sean. Jadi Cikgu anugerahkan satu lagi bintang. Satu lagi bintang. Yang berwarna merah jambu untuk Sean. Terima kasih, Cikgu. Okeylah, Cikgu. Baik. Okey, sebenarnya Sean, kita ada 4 jenis anion yang kita lakukan tadi. Cuma 3 jenis anion kita buat PBD di sini. Okey, dekat sekolah cikgu memang ada buat dengan murid cikgu okey tentang ion karbonat. Ada lagi satu ion. Okey, ion karbonat. Okey, sebarang karbonat, garam karbonat kecuali kalium karbonat. Okey, bila kita tindak balaskan dengan asid, okey, tak kisahlah asid tu asid apa, yang penting asid cair, asid sulfurik boleh, asid hidroklorik pun boleh, maupun asid nitrik. Bila kita campurkan larutan garam karbonat dengan sebarang asid, macam gambar rajah yang ditunjukkan ni, okey, berlaku pembuakan. Pembuakan? Ya, berlaku seolah-olah ada banyak buih yang dilepaskan, dibebaskan. Okey, dan gas yang di dalam gelembung-gelembung pembuakan itu merupakan gas yang mengeruhkan air kapur. Tadi pun cikgu ada kesan haba tadi pun ada gas yang mengeruhkan air kapur. Jadi gas yang mengeruhkan air kapur ni murid kena tahu gas itu merupakan gas karbon dioksida. Ya betul. Okey, jadi inference dekat sini untuk ion karbonat ialah jika pembuakan berlaku, maksudnya ion karbonat terhasil. Okey, satu lagi inference-nya ialah gas karbon dioksida juga terhasil. Okey, ada ion karbonat, ada gas karbon dioksida. Okey. Ya. Okey, Sean ada lagi soalan untuk cikgu? Saya rasa saya faham, Cikgu. Okey, yang kedua ion klorida kita dah buat tadi. Okey, dah nampak jelas. Okey, bila kita buat ion klorida, kita menghasilkan mendakan yang berwarna putih menunjukkan ion klorida hadir. Baik. Seterusnya, yang kedua tadi kita buat dalam studio, kita menguji kehadiran ion sulfat dengan cara memasukkan reagen asid hidroklorik dan juga larutan barium klorida. Okey. Jika mendakan putih terbentuk, maka ion sulfat terhasil. Baik. Yang Sean dah teka tadi, tabung uji 1 dan 2 kemungkinan mengandungi klorida dan sulfat lah. Dua-dua tu memang menghasilkan mendakan putih. Kemudian ion nitrat, bila kita campur asid sulfurik cair, kemudian diikuti dengan larutan ferrum 2 sulfat. Seterusnya asid sulfurik pekat, tetapi kita kena sendingkan dulu. Itu bila pemerhatian yang didapati ialah terdapat cincin perang di dalam tabung uji tersebut. Ini menunjukkan kehadiran ion nitrat. Okey. Baiklah, Cikgu. Dan sekarang kita dah tahu dah langkah-langkah dari segi untuk mengenal pasti jenis ataupun anion yang ada dalam suatu garam. Kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Kimia Tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nick. Baiklah, Cikgu. Apa kita buat untuk segmen ini? Baik, untuk bahagian kedua garam, kita ada cation, iaitu
zarah yang bercas positif. Dalam garam ada anion. Tadi kita dah buat anion. Sekarang kita nak uji cation. Baik, sebelum tu cikgu nak bagi penerangan tentang kita ada 2 jenis reagen dalam ujian cation. Iaitu larutan natrium hidroksida cair dan juga larutan amonia. Okey, ini 2 reagen. 2 reagen ini merupakan sejenis alkali. Okey, jadi untuk aktiviti kita hari ini, cikgu just nak guna natrium hidroksida. Okey, alkali yang pertama. Jadi kita pun boleh lihat carta kat sini. Okey, untuk larutan natrium hidroksida, okey, kita ada 5 jenis garam. Okey, cuba Sean tengok ada tak 5 jenis garam? Okey, garam itu kita dah labelkan dengan A sampai E, betul? Okey, yang depan ni aku. A sampai E. Sekarang ni Sean kena teka garam ni garam apa? Okey. Boleh tak kalau kita teka macam tu je? Tak boleh. Dan saya rasa kalau macam ni sebab ada garam yang kita boleh makan, so ada yang tak boleh makan, maknanya kita tak boleh rasa pun. Lagipun garam ni semua tiada warna larutannya. Tak sama. Sedangkan garam-garam ni mestilah garam yang berlainan. Inilah tujuan kita membuat analisis ataupun ujian cation. Okey, baik. Okey. Jadi, Sean tengok cikgu. Okey, kita ada 5 tabung uji yang mengandungi jenis garam A, B, C, D dan E. Okey. Baiklah. Untuk tabung uji yang pertama, cikgu mulakan dengan larutan natrium hidroksida, sejenis larutan alkali iaitu reagen kita. Baik. Okey. Jadi cikgu akan titiskan larutan ni. Okey. Mula-mula cikgu akan titiskan sebanyak 3 titis. Okey, 3 titis. Okey, 3. Okey, kemudian lihat apa perubahan yang berlaku. Nampak macam tiada perubahan. Tak ada perubahan. Okey, cikgu nak tambahkan lagi beberapa titis. Okey, sehingga berlebihan. Okey, kita pun tunggu je kat situ. Okey, untuk cation ni kita perlu tunggu sebentar lah. Baiklah, untuk Sean pula, cikgu nak suruh Sean buat untuk garam B. Yang kedua ni garam B. Okey, dan seterusnya lah C, D dan E. Okey, Sean ikut je cara cikgu buat tadi. Kita tengok ada ke tak perubahan yang berlaku kepada garam-garam tersebut. Menggunakan reagen yang sama, ya? Reagen yang sama sahaja. Okey, baik. Okey, kita mulakan dulu dengan 3 titis, cikgu. 3 titis dulu, lihat perubahan yang berlaku. 3. Ada sedikit perubahan. Mungkin saya tambah lagi 2 titis. Tambah sehingga berlebihan. Sehingga berlebihan. Okey, kejap ya. Saya tambah lagi. Kita tunggu dia sehingga berlebihan. Nak kena goncang sikit, Ego. Okey, goncang sikit. Kita tunggu sebentar. Nampak dah ada sedikit macam ada mendakan putih. Okey, mendakan putih. Kemudian bila kita tunggu sebentar, nanti kita akan lihat apa yang berlaku. Sementara kita menunggu, Sean. Kita Sean teruskan dengan 3 lagi tabung uji yang lain. Okey, sama juga. Menggunakan langkah yang sama. Okey, baik. 1, 2, 3. Kemudian dah ada perubahan. Okey. Kemudian secara berlebihan pula. Okey, secara berlebihan. Okey, masih lagi tabung uji C. Okey, secara berlebihan. Okey, boleh tambah lagi sedikit kot. Okey, boleh. Okey. Dah nampak dah, ya. Okey, kita tunggu lagi. Kita goncang sedikit. Kemudian kita tunggu. Wow. Okey, kemudian Sean teruskan dengan yang keempat, yang keempat, kelima iaitu tabung uji D dan tabung uji E. Okey, dah 3 titis. Okey, kemudian secara berlebihan. Okey, untuk ujian cation ni kita perlukan sedikit masa untuk tunggu. Okey, Ego. Baiklah. Ego, saya alihkan yang ni dulu. Okey, boleh. Okey. Saya goncangkan sikit, Ego. Okey. Okey, kita goncangkan dulu. Tabung uji yang terakhir. Ya, tabung uji yang terakhir. 1, 2, 3. Tunggu sekejap. Dan sekarang kita tambah secara berlebihan. Okey, bagus. Okey, Go.
Baiklah, selesai. Kita goncang sedikit. Kita tunggu sehingga kelima-lima tabung uji ni menunjukkan perubahan yang berlaku. Okey, kalau kita lihat tabung uji pertama dan kedua, mendakan putih tu semakin lama semakin hilang. Maksudnya mendakan putih tu terlarut dalam natrium hidroksida yang kita titiskan tadi. Dia terlarut. Yang kedua, yang ketiga. Kalau ikut carta kita, yang mungkin larut dalam natrium hidroksida berlebihan ialah kemungkinan apa garam dia? Yang Sean boleh tengok kat sana. Yang kemungkinan larut. Larut tu sama ada zinc, aluminium ataupun plumbum. Betul. Jadi yang tiga ni kita boleh teka lah. Kita dah boleh teka. Garam yang semakin lama semakin larut itu berkemungkinan zinc, plumbum dan juga aluminium. Baiklah. Okey, soalnya sekarang ada lagi garam yang tidak larut. Ya. Dia kita tunggu lama pun mendakan putih tu dia tak hilang. Maksudnya dia tidak larut. Okey, jadi yang ini kemungkinan garam yang tidak larut ni ialah magnesium ataupun kalsium. Okey. Jadi cikgu ambil garam yang paling tidak larut kat sini. Yang ini yang tengah. Yang tengah ni kan dia macam dia tidak mahu larut. Okey, yang ni cikgu akan uji lagi sekali dengan larutan natrium klorida. Kita nak tengok reagen adakah yang kedua tadi ya? Ya, reagen yang kedua. Reagen kedua ni cikgu hanya uji untuk kemungkinan ion yang ada ialah kemungkinan ion plumbum. Okey. Kalau dia ada menunjukkan perubahan, mungkin dia ion plumbum. Okey, baik. Kalau dia tak menunjukkan perubahan, dia bukan ion plumbum. Kita uji dulu. 1, 2, 3. Okey, bila kita rehatkan dia sebentar, kita akan dapati larutan dan juga pepejal akan terpisah. Menunjukkan terhasilnya satu garam tak larut. Okey, untuk pengetahuan Sean, murid memang sudah belajar keterlarutan garam. Di awal tadi cikgu ada sebut sekali imbas berkenaan dengan keterlarutan garam. Murid pun memang dah belajar sebelum ini tentang keterlarutan garam. Murid tahu keterlarutan garam apa yang larut, garam apa yang tak larut. Jadi kemungkinan garam yang tak larut ni, kalau kita tengok, kita ada dua ada dua lapisan. So ini ialah garam tak larut kita dan ini adalah garam larut kita. Baik. Jadi kemungkinan garam yang tak larut itu ialah plumbum klorida. Tadi kita campur dengan natrium klorida. Jadi ion klorida yang ada pada natrium klorida akan bertindak balas dengan ion plumbum untuk membentuk plumbum klorida yang merupakan garam tidak larut. Okey, baik. Sean, sebenarnya kita ada dua reagen tapi kita hanya buat larutan natrium hidroksida. Kita ada satu lagi reagen amonia. Langkah-langkah dan caranya sama seperti larutan natrium hidroksida tadi. Okey. Jadi cuma ada sesengah garam yang kita boleh yang sesuai menggunakan larutan natrium hidroksida. Ada juga garam yang lebih sesuai menggunakan larutan amonia. Jadi semasa awal ujian tu kita kena pasti larutan manakah yang sesuai. Baik. Seterusnya, Sean kena cikgu nak uji Sean. Sean jangan takut. Saya cuba, saya cuba. Jadi daripada 5 tabung uji tadi, apakah yang Sean dapat perhatikan? Untuk tabung uji A dan B, apa yang saya perhatikan adalah mendakan putih terhasil tetapi lama-kelamaan dia macam menghilang. Maksudnya dia telah larut. Larut di dalam reagen. Dan tabung uji saya terus lompat sikit lagi. D dan E itu terhasil juga mendakan putih tetapi dia macam tak, kalau kita bandingkan dengan A dengan B, dia tak larut. Tak larut dah. Dia berhenti di situ. Dia tidak larut dah walaupun kita tambah banyak larutan natrium hidroksida. Betul. Dan tabung uji C pula yang tu yang sangat tak larut. Betul. Dan kita dapat kesan tadi tabung uji yang terakhir itu ialah terbentuknya garam tidak larut iaitu nama dia argentum klorida. Minta maaf, plumbum klorida. Plumbum klorida. Jadi sebenarnya kita dah menjawab soalan yang kedua. Mendakan putih yang terhasil di tabung uji terakhir itu merupakan apa tadi, Sean? Zinc, plumbum ataupun magnesium. Bukan, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Plumbum,
Florida? Florida, betul. Okey, cikgu, saya dapat ganjaran ke cikgu? Betul. Yang ni Sean dapat ganjaran. Soalan 1 dapat menjawab dengan cemerlang. Terima kasih cikgu. Saya dapat berapa bintang cikgu? Okey, yang ni dapat 2 bintang. Oh lama, 2 soalan bintang. Kedua, dengan bantuan guru boleh jugalah bintang. Sebab Sean adalah murid yang sangat cemerlang, murid yang senang ingat. Disebabkan cikgu lah. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita dah hampir ke penghujung pembelajaran kita pada ini. Boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah ajar? Baiklah, untuk hari ini murid-murid, rumusan untuk hari ini cikgu dah terangkan tadi macam mana kita nak mengenal pasti garam. Okey, garam kita ada kaedah yang dinamakan analisis kualitatif garam. So ada 4 kaedah ataupun langkah yang ada dalam analisis kualitatif garam. Yang pertama ialah sifat fizik garam. Okey, yang kedua ialah kesan haba terhadap garam. Yang ketiga, ujian anion terhadap garam. Dan yang terakhir sekali yang kita dah buat tadi ialah ujian kation terhadap garam. Okey, baiklah cikgu. Dan bagaimana pula dengan prestasi saya bagi keseluruhan pembelajar kita? Prestasi hari ini Sean dapat 7 bintang. Okey, 7 bintang maksudnya cemerlang. Cemerlang atas. Terima kasih cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekaligus, sekiranya mereka ingin mendapatkan sumber bahan pembelajaran kita, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Baiklah murid-murid di rumah maupun yang belajar di sekolah, murid-murid boleh mengakses melalui pelantar Delima KPM. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih lagi sekali cikgu Nik atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Kita akan berjumpa lagi di episod ataupun kelas yang seterusnya. Bye semua!